Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. So, untuk hari ini kita nak sambung balik bacaan kitab Adat versus Ibadat kita, dan hari ini kita nak bercerita tentang memohon hajat di kubur. Ya. Jadi kata tuan kitab, apakah amalan ini boleh dilakukan atau tidak? Jom kita bacalah. Jadi, ada amalan dalam masyarakat yang memuliakan kubur dan meminta hajat kepada ahli kubur. Mereka menziarahi kubur dan bercakap-cakap dengan mayat yang berada di dalam kubur. Kalau kita ziarah kubur, yang suka ziarah kubur dan sebagainya untuk nak melawat ahli keluarga kita, sanak saudara kita yang dah pergi meninggalkan kita, kadang-kadang nampak orang, kenapa dia bercakap seorang-seorang macam itu kan, ni boleh ke tak boleh, betul tak betul ni, dalam Islam dibenarkan ke tidak? Sebab ada pendapat yang menolak amalan ini. Hal ini demikian kerana memuliakan kubur dengan meminta hajat kepada ahli kubur adalah bercanggah dengan akidah seseorang Muslim, dan seseorang itu seharusnya berdoa kepada Allah semata-mata. Dan memanglah ya, kita ini hanya dibolehkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan lebih-lebih lagi orang yang dah tak ada, lebih-lebih kubur, orang yang dah mati dan sebagainya. Jadi dalam ajaran Islam, kubur hendaklah diziarahi. Tujuannya adalah untuk mengingati kematian, ya. Jadi memang untuk nak ingat mati. Selain itu juga kita dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan keampunan orang yang telah meninggal dunia. Kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solehah, sebagai seorang ada pertalian darah dengan keluarga si mati ataupun dengan si mati, ini insya-Allah ya, doanya akan diterima. Jadi janganlah kita doa yang minta apa-apa, minta yang kebaikan untuk si mati. Kita minta dia tenang ya dalam kubur dan sebagainya. So, kubur juga diziarahi sebagai tanda ingat kepada si mati. Jadi ini penanda lah untuk si mati, kata tuan kitab ya. Namun terdapat masyarakat yang memohon hajat di kubur. Minta nombor agaknya. Antara gambaran memohon hajat di kubur ialah, pertama, bernazar untuk kubur. Bernazar untuk kubur. Pelik ya, kita dengar apa tuan kitab kata. Jadi contohnya, kata tuan kitab, jika Allah, ini contoh bernazar, jika Allah memberi apa yang aku minta, maka aku akan menyembelih seekor ayam untuk kubur ini. Ini kan pelik. Jadi dah memang nampak syirik sangat lah ya. Jadi macam boleh ke tak boleh, ni adat ke macam mana ni? Jadi mungkin ya, kita tak cakap ada, tapi mungkin masih lagi wujud amalan-amalan seperti ini, dan mudah-mudahan kita fikirlah 2-3 kali kalau kita nak buat bernazar atas kubur dan sebagainya. Jadi kata tuan kitab, iaitu melakukan penyembelihan di kubur. Yang kedua, membawa makanan untuk dipersembahkan kepada kubur. Ini amalan, saya tak tahulah amalan ni ada lagi ke tidak ya. Tapi kalau dengan teknologi sekarang, saya ingat dah tak ada lagi lah ya. Ini mungkin adat orang-orang dulu yang bikin. Wallahu a'lam. Jadi Islam tidak membenarkan kita meminta sesuatu kepada ahli kubur. Tak boleh minta ahli kubur. Contohnya minta ahli kubur mengampunkan dosa kita, menyembuhkan penyakit kita dan sebagainya. Perkara ini adalah di luar kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk. Kita tak ada mempunyai kekuatan untuk nak menyembuhkan, nak mengampunkan dosa. Ini kerja Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang buat kerja dia ya. Jangan kita pula nak buat kerja Tuhan. Tapi kata tuan kitab, namun perkara yang lebih baik dan lebih selamat untuk agama adalah meninggalkan perkara sebegini. Baik kita tinggalkan je lah, daripada kita nak tahu boleh ke tak boleh, minta hajat dan sebagainya kat kubur. Baik kita tinggalkan lah. Kita ambil langkah warak lah ya. Warak tu bukan orang yang alim betul dengan berjubah apa, tidak. Langkah berhati-hati supaya kita ini terselamat daripada fitnah-fitnah. Dia kalau kita buat benda-benda macam ni, syaitan senang, suka dia masuk. So hati-hatilah ya. Kata tuan kitab, lebih baik kita tinggalkanlah amalan sebegini. Hal ini demikian kerana amalan sebegini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan amalan ini sememangnya kelihatan pelik. Kata tuan kitab, bukan pelik saja, ini dah boleh ada unsur-unsur syirik pun. Kalau kita nak go to the next level, ini ada unsur-unsur syirik. So hati-hatilah ya, be careful. Namun, ada namun ya, untuk bercakap-cakap dengan ahli kubur, maka ia tak mengapa.
nak cakap-cakap dengan ahli kubur, agak kita macam yang suka menanam pokok dan sebagainya, kan ada teori terapi lah ya dipanggil. Kalau kita ni nak pokok tu sihat, kita cakap dengan pokok tu, wahai pokok, Nari, kenapa kau tak bunga? Lama kau tak bunga ni, bila nak bunga? Macam itulah ya. Dia macam seolah-olah cakap. Tapi ini bercakap dengan ahli kubur, boleh ke tak boleh? Kata tuan kitab, tak mengapa, sebab Nabi pernah lakukan. Kita baca lagi, Nabi SAW pernah bercakap dengan orang yang sudah meninggal dunia. Para sahabat berasa hairan. Berasa hairan dengan perbuatan baginda. Lalu baginda memberitahu bahawa mayat-mayat tersebut boleh mendengar. Nabi SAW mengatakan yang mayat-mayat itu boleh mendengar apa yang kita cakap. Ya. Jadi sebab itu nasihat orang-orang dulu, dia kata kalau pergi kubur jangan cakap-cakap sembarang sebab dia boleh dengar. Sebab tu kita tak tahulah ya tuan-tuan ya, kalau saya dulu waktu kecil-kecil suka tengok nama orang. Dekat kubur tu, dekat batu nisan tu, dia ada nama orang kan. Kita pun tengok, apa pelik sangat nama orang ni. Kita panggil kawan-kawan, tengok pelik nama dia. Jangan kita begitu. Jadi sebab itu kena jaga mulut ni apabila, jangan cakap sembarang lah sebab kata Nabi SAW, yang mati tu boleh mendengar ahli kubur tu. Jadi sebab itu dinasihatkan agar memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu ya. Jadi untuk berdoa di kawasan kubur juga tak mengapa, boleh berdoa dekat kawasan kubur. Contohnya bila kita menziarahi kubur, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tempat berdoa di kawasan kubur bukannya berdoa kepada ahli kubur. Bukan doa itu berdoa pada ahli kubur katanya. Jika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka wujud perbezaan pendapat ulama ya. Jadi ada yang mengatakan ziarah kalau makam-makam seorang alim, wali-wali dan sebagainya kan, adakah boleh kita minta doa kepada Allah dengan berwasilahkan orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ini ada perbezaan pendapat daripada kalangan orang ulama. So ini bukan level-level kita lah ya. So kalau kita pick and choose, kadang-kadang kita Google boleh ke tak boleh, memang kita akan dapat answer, tapi kita tak dengar the other side of the story, apakah pendapat ulama yang lain. So just to be fair, dalam video ini kita nak be fair lah, neutral. Yang ada ulama kata boleh, ada yang ulama kata tak boleh untuk nak bertawassul dengan orang yang sudah mati, lebih-lebih lagi orang yang alim, untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak bincang tu benda ni. Jadi namun hakikatnya yang terakhir, masih lagi berdoa kepada Allah, bukan kepada ahli kubur. So nak memohon hajat kepada ahli kubur, bernazar dan sebagainya, baik kita jauhkan ya daripada amalan ini. Dan sebaiknya adalah kita bermohon hajat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaiklah ya. So itu sajalah yang kita dapat kongsikan pada video ini, dan mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak menambahkan ilmu agama kita. Kalau bukan kita yang faham agama kita, siapa lagi ya. Jadi untuk itu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.